What up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua di sini? Apa khabar semua di situ? Alright. Adakah korang nak tahu sesuatu? Adakah korang nak tahu sesuatu? If korang ready nak tahu sesuatu, say what? Right. Assalamualaikum semua, nama saya Syahrudin Abdul Karim. Saya adalah saya adalah seorang fitness instructor di Kajang. So, hai semua, hai yang kunjung tiba di sini. Apa khabarlah kita semua? Okey. Macam biasa saya akan buat sesuatu lah pada saya punya setting. Tak siap lagi. Hai, apa khabar? Apa khabar semua? Hai, thank you for the likes. Hello Ami Ahmed. Okay, macam biasa saya perlukan a little bit of your time sebab saya nak buat setting sikit. Okay. Hello Ami Ahmed. Hello semua. Hello semua yang ada dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrudin Abdul Karim. Selamat datang ke Sembang Bimbang Live. Pada hari ini minta maaf, hari ini saya terlewat sikit sebab tadi saya ada coaching bersama dengan mentor saya. Macam biasa saya perlukan a little bit of time untuk set up sana sini sikit. Alright. Boom. Hai. Okay. Siapa sini? Oh, sebelum saya cakap siapa sini lah kan, saya nak tanya lah. Assalamualaikum semua yang ada dekat sini. Saya tengah buka 3 screen kat sini. It's very intriguing sebab ni pertama kali saya buat something yang gila macam ni. Saya harap korang semua dapat dengar suara saya. Kalau korang dengar, boleh tak tunjukkan like sikit, boleh tak komen sikit. Saya nak buat sesuatu yang sangat-sangat berbeza pada hari ini. Hello Shuan. Hello for those yang just join this live. Apa khabar semua? Ya, saya ada dekat sini. Alright. Yeah. Hello. Okay. Alright. Okay, dari sini. Sebelum saya mulakan, saya nak ucapkan tahniah pada yang ada dekat sini. Korang could be somewhere else. Korang mungkin tengah depan TV sekarang tengok TV. Mungkin sekarang ni korang tengah tengok sinetron, kalau ada sinetron sekarang ni. Tapi korang berada dekat live ni. Saya nak ucapkan tahniah disebabkan macam biasa saya akan share tips-tips macam mana caranya untuk kurus. Tips-tips macam mana cara untuk kurus, dan saya juga buka kepada anyone untuk tanya saya any question berkenaan dengan soal fitness. Berkenaan dengan kalau siapa-siapa yang mungkin nak tahu tentang sesuatu benda, mungkin dia terlalu banyak sangat Google sampai Google tu confusekan kepala dia, sampai dia rasa macam apa yang Google tu bagi tahu dia tak dapat nak ikut. Siapa kat sini yang ada masalah berat badan dan Google tengok macam mana caranya untuk kurus? So saya rasa ramai yang ada akses yang macam tu lah kan. Jadi saya nak bantu sesiapa yang ada dekat sini yang mungkin yang tengah menonton sekarang, seramai 1, 2, 3, 12, 3 adalah sampai 40 orang juga yang tengah tengok live saya sekarang ni secara dalam 3 platform yang berbeza. Hello Muhammad Izzuddin Asyafi. Hello Norazian Abdul Malik. Hello Shuan. Hello Muhammad Izzuddin Asyafi. Amin Matt. Ada yang saya tak nampak dekat nama dia orang, but it's okay. Saya nak bantu korang sekarang ni. If you have any question, you can just ask. Sebabkan saya sangat-sangat eager untuk membantu korang sekiranya korang ada masalah untuk menurunkan berat badan. Okay, siapakah saya? Nama saya Syahrudin. Saya adalah seorang fitness trainer di Kajang. Kepakaran saya adalah untuk membantu mereka-mereka yang ada masalah rendah diri,
rasa terhina, rasa rasa tak dapat nak go all out dalam kehidupan seharian dia disebabkan dia ada masalah berat badan. Tahukah anda, Malaysia adalah sebuah negara yang paling obes sekali di Asia Tenggara. Rakyat Malaysia yang dewasa mempunyai peratusan sebanyak 47.5% di kalangan rakyat Malaysia lah, berbanding dengan negara-negara yang lain, iaitu peratusan ni adalah peratusan paling tinggi sekali di dalam Asia Tenggara. Pernah tak korang terfikir banyak dekat Malaysia sekarang ni yang ada gym tumbuh macam cendawan, macam mushroom, pang keluar, tapi peratusan Malaysia adalah still lagi negara yang paling obes sekali di Asia Tenggara. Like why? Kenapa jadi macam tu? Kenapa Malaysia masih lagi dikategorikan sebagai negara yang paling obes sekali? Saya ubah sikit position laptop ni sebabkan saya nak tengah buka 3 benda sekarang. Wow. Okay. Siapa sini nak tahu? Okay, siapa sini nak tahu sesuatu benda? Rahsia yang tak ramai orang berani nak share. Rahsia yang sebenarnya orang takut nak share, especially fitness trainer macam saya ni. Siapa sini yang nak tahu tentang macam mana caranya nak kurus? Rahsia nak kurus dengan cara makan banyak. Siapa sini nak tahu? Kalau nak tahu boleh tak komen sikit, like ke komen ke, just show a little bit of love, little bit of support yang sebenarnya korang sebenarnya nak tahu tentang hal ni. Kalau korang betul nak tahu, dan insyaAllah saya akan cuba share banyak benda berkenaan dengan topik ni, dan saya akan pastikan bahawa lepas habis live kita malam ni, korang akan dapat sesuatu. InsyaAllah. Thank you for giving me the likes. Thank you everyone. Thank you for those who are watching dan give me the likes. Alhamdulillah. Alright. Thank you memenangkan, korang dah bagi saya a little bit of moral support. Thank you semua Puan Ira. Thank you Shazi Chaudhary. Thank you for those yang really give me the support. Thank you for showing me the love and everything. Yes. Okay. Pertama sekali, kalau korang nak tahu apa itu, sebelum kita go further, macam mana sebenarnya rahsia untuk turunkan berat badan, rahsia kurus dengan makan banyak. Thank you for giving me the likes. Thank you Norazian Abdul Malik. Thank you Alia Dier. Terima kasih semua yang memberi like dan memberi komen. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Sebelum kita go any further, kita kena tahu dulu macam mana terjadinya kegemukan. Saya nak cerita benda fakta sekarang. Saya bukan nak cerita something yang auta. Saya bukan nak cerita something yang saya reka-reka sendiri. Tak. Saya nak cerita something yang berkenaan dengan fakta sekarang. Macam mana sebenarnya, apakah yang menyebabkan kegemukan tu berlaku? Okey. Kalau boleh komen, Kalau macam cantik. Kalau katakan boleh kena komen macam mana teka-teka lah kan. Macam mana sebenarnya benda ni boleh berlaku. Kalau katakan korang nak tahu, I just want to make it short. Macam mana kegemukan itu boleh berlaku adalah disebabkan lifestyle. Adalah disebabkan something yang kita embrace di dalam life kita for the past few years or even decades, kan? Kita dah embrace, kita dah ikut lifestyle tu selama beberapa tahun atau mungkin berbelas-belas tahun. So dengan cara yang macam tu, sedikit sebanyak dia mengumpul-ngumpul lemak dalam badan kita, sehingga lemak tu menjadi sebati dengan kita dan jadilah kegemukan. Itu adalah semua benda pun semua tu kita tahu sebenarnya. Alright, cantik. Okay, apa yang saya nak sampaikan kat sini, macam manakah, apakah rahsia kurus walaupun makan dengan banyak? Okay, rakyat Malaysia kaya dengan banyak makanan. So kita nak makan tapi kita takut gemuk. Betul tak? Kan? Betul tak apa saya cakap ni? Semua orang nak makan tapi kita takut gemuk. So adakah sebenarnya topik saya ni memberi rangsangan minda kepada korang? Kalau korang betul-betul terangsang sekarang ni, terangsang tu malam Jumaat. But yeah, kalau korang betul-betul rasa terangsang minda dengan topik ni, komen lah sikit kan. Kata saya nak tahu lebih lanjut tentang hal ini kan. Barulah saya seronok nak cerita pula. Saya rasa terangsang juga nak cerita kan.
Yes. Okay. But anyway, sebelum kita cakap pasal nak kurus, kita kena faham dulu konsep kalori. Tak ramai orang tahu tentang kalori. So that's why kita rasa kita senang nak naikkan berat badan. Kita sangat-sangat mudah naikkan berat badan simply because of kita tak faham konsep kalori. Apa tu kalori sebenarnya, bro? Kalori tu adalah unit tenaga yang sama ada kita daripada makanan kita ataupun daripada aktiviti yang kita lakukan. Okey. Faham tak? Apa yang kita lakukan ni adalah dalam bentuk energi. Saya duduk sekarang, korang duduk sekarang kat depan laptop masing-masing atau dekat depan phone, korang pegang phone, kan korang pegang phone macam ni. Korang pegang phone macam ni sambil tengok live saya, dan korang sebenarnya tengah menggunakan sedikit sebanyak energi pada badan korang untuk teruskan aktiviti korang dengan duduk, stablekan badan korang. So benda tu memerlukan a little bit of energy supaya korang boleh buat apa yang korang patut buat sekarang ni. Okey, tu dia. Yang itu adalah energi yang kita buat, dan energi yang kita makan pula adalah daripada makanan lah, definitely daripada makanan. So macam mana caranya untuk kita makan dengan banyak dalam pada waktu yang sama kita boleh lagi kurus? Itu soalan yang saya selalu nak tanya, dan saya rasa ramai orang nak tahu. Sebab ramai orang yang komen saya, yang message saya tanya pasal hal ni. Inilah jawapan dia. Kita kena faham dulu konsep kalori. Bila kita dah faham konsep kalori, insya-Allah everything is jadi sangat-sangat mudah sekarang. Okey. Pertama sekali, kalori itu apa? Macam saya cakap tadi, kalori itu adalah sumber tenaga. Setiap makanan kita, kalau kita boleh dapatkan packaging daripada makanan, kita akan dapat nutritional fact ataupun nutritional information pada makanan tu. Daripada makanan tu kita boleh tengok how much calorie yang dia ada, how much protein, karbohidrat dan fat yang ada kat dalam packaging tu. Dan dari situ kita akan tahu, okey, makanan ni harga dia, bukan harga, maksudnya macam kalori dia adalah sebanyak 100 kalori. 100 kalori ni bersamaan dengan mungkin dalam 100 kali jumping jacks. Macam itulah contohnya kan. Kita kena tahu dulu how much kalori pada setiap makanan yang kita ambil. Alright, satu pinggan nasi, satu cup nasi bersamaan dengan lebih kurang dalam 200 lebih kalori juga. So benda tu sebenarnya kita kena tahulah, bukannya kita just main ikut je kan. So macam mana caranya kita nak tahu berapa banyak kalori yang kita perlukan? Itu soalan killer question. Itu adalah killer question sebenarnya. Hai Cik Bila. Okay. Itu adalah killer question. Macam mana caranya untuk kita tahu how much kalori yang kita perlukan? Right. Okay. How much kalori yang kita perlukan, kita kena tahulah dulu kan. So saya ada mengajar the way macam mana caranya untuk kita tahu tentang how much calorie yang kita perlukan. Benda ni bukannya something yang macam benda yang generic, tak. Sebabkan setiap benda yang kita kalori setiap orang ni berlainan sebenarnya. Mungkin sebenarnya kalori saya dan kalori korang berbeza. Mungkin sebabkan korang lebih kurus daripada saya lebih besar, so saya perlukan kalori lagi banyak. So bila saya perlukan kalori lagi banyak, bermaksud saya boleh makan lagi banyak. Faham tak maksud dia? Kalau katakan korang memerlukan kalori yang banyak, kalau katakan korang memerlukan kalori yang banyak, betul, korang boleh makan lagi banyak benda. Itulah point saya. Kan. So makanan kalau dah sedap beratur pun orang tak faham Mirafizzah. Tu saya tak baca lagi link tu sebab saya tengah fokus nak cerita kat korang, sebab saya rasa benda ni sangat-sangat penting dan sangat-sangat best kalau saya dapat share benda ni dengan korang. Alright. So point dia macam ni. Macam mana caranya untuk kita tahu how much calorie yang kita boleh increasekan, ataupun apakah parameter, apakah benda yang kita boleh increasekan untuk kita enjoy lebih banyak makanan, dan di samping itu kita boleh lagi gemuk. Alright. Badan memang dah semua orang berbadan macam ni dah. Kita tak boleh nak besarkan badan kita. Kerangka kita dah fix. Kerangka kita dah fix, tapi macam mana kita nak consume lebih banyak makanan.
ada beberapa benda sebenarnya, ada beberapa benda yang kita boleh gunakan, supaya kita boleh increasekan number of kalori yang kita ada, ataupun kita boleh tambah berapa banyak kalori yang kita boleh makan. Bila macam saya cakap tadi, kalau kita dapat tambah berapa banyak kalori yang kita boleh makan, bermaksud kita boleh enjoy lagi banyak makanan. Itu poin yang saya cakap tadi kan, lagi banyak kalori yang kita perlukan bermaksud kita boleh tambah banyak makanan. Kita boleh makan lagi banyak lagi. Thank you MK Chai for likes the video. Thank you for everyone yang ada dekat sini yang memberikan saya support lah. Okay. Hari ni kita akan buat live Sesiapa yang berminat nak tahu how much calorie yang dia perlukan, saya akan bantu korang bagi tahu the numbers to you. If korang berminat, kalau katakan korang nak berinteraksi dengan saya, I really appreciate it. Tapi saya perlukan information yang agak macam umur korang sekarang berapa, jantina lelaki ke perempuan, berat badan sekarang berapa, ataupun activity level macam mana sekarang, adakah aktif, adakah tak aktif, adakah sekarang ni korang hanya makan korang hanya tak exercise langsung, ataupun macam mana pula current body fat percentage. Kalau katakan korang willing nak share benda ni, saya boleh bantu korang. Saya akan kirakan untuk korang sekarang juga berapakah kalori yang korang perlukan seharian. Kalau korang berminat, korang boleh bagi tahu kat saya sekarang. InsyaAllah saya akan bantu. Sekarang. Saya tengah buat live dalam beberapa tempat sekarang. Dekat sini, dekat phone ni. Hi phone. Dekat phone ni saya tengah buat live dalam group Facebook page saya, dan saya buat watch party pada group lain. Hi daripada group Kajang. Kalau korang tengah tengok sekarang ni, saya tengah bercakap dengan korang sekarang. Alright, ini saya tengah buat satu lagi live dengan group Kajang. Okay, dekat sini pula, hello gang cikgu-cikgu. Saya pun tengah buat live dengan korang juga. Kalau katakan korang berminat nak tahu lebih lanjut, kalau katakan any one of you guys yang berminat nak tahu how much calorie yang korang perlukan, saya alu-alukan untuk bagi saya beberapa information yang detail, yang contohnya macam kalau korang berani lah kan, maybe benda ni kadang-kadang info ni macam agak personal sikit kan, but anyway you can just bantalah berapa information apa yang korang nak kan. Kalau kata korang just nak tahu umur, saya perlukan umur, saya perlukan jantina, saya perlukan juga tinggi sekarang ni berapa, activity level seminggu berapa kali exercise, dan berapakah body fat percentage korang. Kalau korang tahu, kalau korang tak pasti berapakah body fat percentage, that's okay. Daripada ketinggian dan daripada berat tu saya dah boleh agak dah sebenarnya. Alright, siapa sini yang berminat nak tahu? Siapa sini yang berminat nak tahu, bolehlah teruskan. Bolehlah cerita dengan saya lah kat sini. Kalau tak berminat, kalau rasa macam tak berminat, tak apa. Kalau rasa macam benda ni macam too personal, it's okay. Saya akan tanya pada orang lain. Maybe ada orang lain yang nak tahu. So, kenapa tahu? Information ni sangat-sangat penting. Bila korang tahu info ni, bermaksud korang boleh agak dah how much, berapa banyak korang boleh makan sehari. Saya dah boleh bagi tahu dah agak-agak korang boleh makan apa sehari. So daripada situ, kalaulah katakan korang berminat nak tahu, okay, why not kita try this out. Sebab saya rasa benda ni sangat best kalau kita dapat berinteraksi this way. Okay, alright. Terima kasih Syazi Chowdhury. Saya akan menjawab soalan. Alhamdulillah ada yang menjawab. Saya akan bagi tahu kira-kira sekarang ni perempuan berumur 32 tahun. Tinggi 160, adalah female. Masukkan dulu kejap. Current weight adalah tinggi, berat berapa? Berat. Okay, tinggi adalah 160, tak exercise, sedentary maksudnya. Okay, berat tu penting untuk saya tahu. Kalau macam Puan Shazi, don't mind, boleh tak share berapa berat sekarang, sebab saya dah nak dapat dah information Puan. Okay. Setengah orang dia tak kisah share, tapi setengah orang dia kisah share.
But if you kisah nak share, then I'll share something. Kalau tak, I can just put any weight. I'm sorry if it's not correct, but I just put, oh, berat 84.4. Okay, 84.4. Thank you for your info. Thank you. Alright, sekarang ni how much calorie yang, kalau lah katakan okay, BMR puan adalah sebanyak 1600 kalori. Okay, baseline kalori, maksudnya kalori yang boleh makan berdasarkan aktiviti puan seharian. Walaupun tak exercise langsung, tapi puan masih lagi akan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan jalan kaki, mungkin juga pergi ke tempat kerja kan. So aktiviti seharian macam berfikir, memasak dan sebagainya pun memerlukan certain number of calorie juga. Dari situ baseline kalori yang puan perlukan adalah 1932 kalori, ataupun saya boleh make it simple, 1900 kalori. Okay, kalau katakan puan nak turunkan berat badan sebanyak setengah kilo seminggu, puan perlukan 1400 kalori. Just try buat dalam masa seminggu dulu, puan akan nampak penurunan berat badan yang sangat jelas dan nyata. Ambil berat badan sebelum, katakan hari ni, malam ni ambil berat badan, katakan malam ni ambil berat badan jam pukul 11 malam, katakan ambil berat badan sekarang pukul 11 malam, let's say, dan dalam masa seminggu tu buat secara konsisten untuk menurunkan berat badan dengan makan sebanyak 1400 kalori. Dengan cara macam tu, insya-Allah saya yakin saya berani potong jari saya. Saya berani potong jari saya. Kalau katakan puan tak turun berat badan, insya-Allah lah something wrong dengan saya sendiri. Tapi insya-Allah so far saya gunakan kalkulator ni, ramai orang yang dah dapat result dia. Okey, mungkin puan nak tanya, okey, apakah yang saya boleh makan dengan 1400 kalori? Okey, puan, pertama sekali puan kena makan yang kurang berminyak, ataupun jangan makan kalori yang tak mengenyangkan. Okay, saya sekarang ni tengah buat one on one dengan salah seorang live participant dalam grup warga Kajang Oh tak, 1400 kalori sehari. 1400 kalori sehari puan. Alright. 1400 kalori sehari tu bermaksud puan boleh makan nasi, ayam, sayur, tapi pastikan kurangkan minyak, kurangkan air yang bergula, maksudnya kurangkan makanan berkalori yang tak mengenyangkan, kurangkan minuman berkalori. Maksudnya begitulah. Maksudnya macam jangan kita makan kalori yang tak memberi kesan langsung kepada tahap kekenyangan kita. 1400 kalori sebenarnya adalah quite rendah lah untuk makanan Malaysia, sebab saya pernah train orang untuk makan kalori dia sebanyak 1000 kalori sehari. At the first few weeks, the first few days sebenarnya dia macam agak struggle, tapi dia faham apa yang dia nak buat, dia tahu sebenarnya apa yang dia kena buat. Saya dah ajar dan dia dapat faham dah macam mana caranya untuk dia makan 1000 kalori tu dalam keadaan yang dia still dia boleh kenyang. Dan dalam tempoh sebulan je dia dah dapat turun berat badan sebanyak 5 kilo. Okey, itu pertama. Let's say kalau katakan puan nak makan lebih lagi, let's say 1400 kalori tu macam tak cukup lah kan untuk buat, tak cukup kan. Alright, let's say bila umur kita makin meningkat, keperluan kalori kita makin berkurang. Macam mana? Bila saya umur kita, macam umur saya 37 tahun, umur saya 40 tahun nanti, keperluan kalori saya dah tak sama dah macam sekarang. Saya dah tak boleh makan sebest macam sekarang dah. Saya kena makan kurang sikit bila umur saya makin meningkat. Lagi meningkat umur kita, lagi tua kita. So maksudnya saya tak boleh makan macam sekarang dah. Saya kena kurangkan lagi. So tinggi kita dah biasa, lagi tinggi seseorang itu, lagi tinggi kalori dia. Tinggi saya 6 kaki. Saya perlukan kalori dengan keadaan saya sekarang ni, saya perlukan kalori sebanyak 3200 kalori. Tapi saya makan 2500 kalori bersebab. So kalau katakan puan, topik kita hari ni apa? Topik kita hari ni adalah macam mana caranya untuk kita kurus dengan makan banyak. Okey, 1400 kalori ni mungkin tak banyak benda kita boleh makan. Tapi kalau katakan puan increasekan sikit activity level puan. Okay, increasekan activity level puan.
puan exercise selama 30 minit selama 3 kali seminggu pada 3 bulan straight. Kalau puan dapat follow this concept 333, insya-Allah puan boleh increasekan kalori puan daripada tadi tu 1400 kalori untuk puan dapat turun berat badan sebanyak setengah kilo seminggu. Yang 1400 kalori tu adalah makan sehari lah. Makan sehari 1400 kalori. Kalau katakan puan exercise sebanyak 3 kali seminggu, bermaksud puan dah boleh increasekan daripada 1400 ke 1900 kalori. Even ke 2000 kalori, 1995.82 kalori. 2000 kalori lah tu. Faham tak? 1400 ke 2000 kalori dengan cara macam mana? Dengan increasekan sikit kita punya activity level. Right. So tadi 1400 kalori kan 1900 kalori. 1900 kalori tu bermaksud 1400 kalori ni. Ni kita pasal nak kurus setengah kilo seminggu Setengah kilo seminggu, apa yang puan kena makan adalah contohnya macam nasi, 1 cup kecil je, ayam tanpa lemak tu. Lepas tu sayur, letak kuah pun tak boleh letak kuah yang ada banyak minyak. Tak boleh letak yang kuah ada banyak minyak, tak boleh letak kuah yang banyak santan. So kena kontrol tang situ, kena makan ayam, maybe ayam bakar ke, ayam kukus ke, macam tak apa nak sedap kan, macam agak dedak sikit kat situ kan. Nasi pula hanya boleh nasi putih saja ataupun brown rice. Tapi saya prefer pakai brown rice sebabkan bila kita makan guna brown rice, rasa kenyang tu lama sikit daripada nasi putih. Dan kurangkan makanan yang bergaram juga, sebab dia akan membantu menyerap air lagi banyak pada badan kita, sudahnya jadi makin berat. Itu adalah 1400 kalori punya tips. Tetapi untuk 2000 kalori punya tips, puan boleh makan nasi dan boleh letak kuah-kuah sikit, letaklah sambal sikit ke, boleh letak benda-benda tu semua. Bolehlah sekali-sekala minum air yang bergula sikit. Macam saya 2500 kalori. Pagi saya akan makan minum kopi black coffee sebelum saya pergi workout. Lepas tu saya akan makan pisang, saya akan makan roti yang whole meal tu, saya akan letak jam, kalau tahu jam Delphi, chocolate jam Delphi tu kan, kalau korang tahu. Dan itu kalau breakfast. Dan lunch pula saya akan masak 500 gram ayam dengan nasi putih sikit, ada sayur banyak. Lepas tu pula saya makan benda yang sama juga pada malam tu. 500 gram ayam tu saya share untuk lunch dan dinner lah. Dan masa snack saya akan makan roti ke, saya akan makan apa lagi, makan Coco Crunch ke, mungkin makan biskut ke, makan coklat ke, asalkan saya dapat fill in saya punya 2500 kalori tu. So maksudnya untuk capai 2000 kalori ni, mungkin you boleh omit, you boleh buang coklat ke, you boleh buang roti dengan jam, ataupun jam tu ke boleh gantikan benda lain ke. So macam ada benda yang kita kena sacrifice kan untuk dapat ke matlamat kita. Faham tak puan? Saya sebenarnya nak capai sesuatu tu perlukan pengorbanan. Tu I'm sorry, no one can say otherwise. Tak ada siapa pun coach dekat dalam dunia ni, walaupun coach tu turun ke dunia ni dalam keadaan berkepak bercahaya satu badan muka dia ke semua, dia just ting dekat kepala kita terus kurus. Tak boleh. There's no magic punya benda. Kalau katakan tadi saya bagi tahu tentang kita punya berat badan ni kita develop daripada kecil sampai ke sekarang sebagai satu lifestyle, kita kena jadikan lifestyle juga untuk turunkan berat badan kita. So lifestyle dia macam mana? Kita kena tahu apa yang kita makan, apa yang kita masuk dalam mulut kita. Saya honestly speaking, saya tak jual any kopi kurus ke apa benda tu semua. Apa benda suplemen kurus ke pil kurus, saya tak jual sebabkan saya tak percaya pun benda tu. If let's say korang guna benda tu, bermaksud once you stop, insya-Allah berat badan tu akan maintain ataupun naik mendadak. Saya pernah cerita sebelum ni pada live saya kat sebelum ni, yang arwah mak saya pernah minum. Okay. Ada satu lagi. Cik Bila, thank you
thank you sebab bagi info ni. Saya akan bagi tahu pada Cik Bila sekarang. Alright, tengok kat sini pula tak ada. Dekat sini, alright. Alright, Cik Bila, thank you for your info. Saya akan buat untuk Cik Bila pula. Macam saya cakap tadi, saya punya ni banyak tempat So kita akan buat benda ni sekaligus. Saya akan buat benda ni secara live untuk bantu korang yang ada dekat sini supaya korang boleh dapat manfaat. Sebab saya berpegang kepada manusia yang manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang-orang lain. So saya akan bantu Cik Bila pula. Hello Cik Bila, umur 21 tahun. 21 tahun, female, berat 84. Okay, tinggi adalah 167. Is quite tall for a woman, for a lady, Asian lady. Alright. So baseline kalori puan adalah 2000 kalori. Untuk puan turunkan berat badan, setengah kilo. Saya jadikan baseline sebanyak setengah kilo je lah. Sebabkan setengah kilo tu adalah sesuatu yang senang kita nak follow. Setengah kilo seminggu lah maksud saya. Puan kena makan sehari sebanyak 1500 kalori juga. Tadi tu puan tadi tu dia 1400 kalori. And now sekarang ni 1500 kalori. Tinggi sikit. Why? Sebab pertama umur puan dan tinggi puan. Macam saya cakap tadi, bila umur kita makin meningkat, keperluan kalori kita makin turun. Makin tinggi kita ni, lagi tinggi keperluan kalori kita. Tinggi saya 6 kaki 185. Umur saya 37 tahun. Saya lelaki. Okey, lelaki perlukan kalori lagi banyak daripada perempuan pula. Because of lelaki. Ada tak faham jugalah kan, kalori ni mungkin lelaki ni mungkin perlukan kalori lebih lagi dan sebagainya. So that is what I'm talking about. So apa yang puan boleh makan untuk 1500 kalori ni? Hai Nur Mala kan. Apa yang sebenarnya kita boleh makan dengan 1500 kalori ni? Contohnya macam apa? Macam nasi 2 kali. Nasi 2 kali, boleh makan breakfast, roti dan sebagainya. Boleh minum. Kalau boleh saya suggest jangan macam saya suggest pada puan tadi tu, kurangkan makanan yang berminyak, kurangkan minuman air yang bergula, air yang berkalori. Sebabkan dua benda ni, makan makanan yang berminyak dan minum air yang bergula, kedua-duanya tak membantu kita untuk rasa lebih kenyang. So bila kita tak rasa kenyang, kita nak makan lagi, kesudahannya kita akan makan lagi banyak kalori. So saya suggest juga, selain daripada jaga makan, tidur awal juga. Tidur awal maksudnya lagi lama kita tidur, lagi lewat kita tidur, ada satu hormon, nama dia hormon ghrelin. Dia akan paksa kita untuk makan lebih banyak lagi. Dia akan paksa kita makan lebih banyak, which is something kita tak nak. Faham tak maksud saya? So saya nak buka seorang lagi. Siapa yang interested nak tahu? Siapa yang interested nak tahu, saya nak bantu lagi. Sesiapa yang ada dekat sini. Okey, tadi tu siapa? Saya masak tu okey. Boleh. Puan Syazi Chowdhury, sayur yang masak atau ulam-ulam okey. Ulam-ulam okey. Sayur yang masak pun okey, sebab sayur is quite common. Cumanya kalau boleh, macam saya cakap tadi, cuba elakkan sayur yang dimasak guna minyak yang banyak. Macam ada yang sayur goreng apa semua kan, so dia ada banyak minyak, so dia akan terserap seringan sayur tu. Dan kita akan makan sayur tu, kita tak rasa kenyang mana pun. Dia adalah certain amount of micronutrients, ada nutrients dense food kan. Tapi sebabkan kita makan yang berminyak punya tu, kita tak rasa kenyang pun dengan minyak tu kan. Kita tak rasa kenyang pun dengan minyak. Tapi bila kita makan makanan yang berminyak, yang ada high in oil, high in fat ke benda semua kan, dia punya kalori tu jadi makin bertingkat-tingkat, makin tinggi daripada kita makan sayur yang rebus ke, sayur kukus ke, ataupun sayur yang air fried. Saya suggest juga untuk siapa yang bertanya tadi tu kan,
untuk memudahkan korang boleh capai korang punya fitness goal untuk turunkan berat badan. Kalau katakan minyak tu adalah sesuatu yang korang rasa macam korang susah nak elakkan, saya really suggest kalau katakan guna masak tu pakai air fryer. Pakai air fryer is really good sebenarnya. Satu tools yang paling best sekali untuk kita gunakan. Air fryer tu kita boleh masukkan kat dalam air fryer tu, kita setkan timer, kita setkan temperature, dia akan masak lah benda tu, and kita seolah masak tu macam masak benda yang digoreng tapi tak pakai minyak. Alright, tadi pun ada satu soalan, brown rice tu pun 1 cup juga ke? Ya, brown rice tu 1 cup je cukup pun dah tak apa dah. 1 cup ke 1 cup setengah ke kan. Cuba try 1 cup setengah during lunch, 1 cup masa dinner. Sebabkan daripada lunch nak ke malam tu kita perlukan banyak energi, dan kita pakai 1 cup je cukup lah untuk dinner. Dinner tu kalau boleh janganlah lewat sangat, pukul 8 pun dah okey dah. Sebab kita still lagi perlukan energi for the next day sebelum kita makan lagi. So dalam tempoh tu kita akan perlukan energi juga. Dan for those yang ada memerlukan kalori yang sangat-sangat rendah, kan, 1500 ke 1600 ke bawah tu, saya suggest korang makan makanan yang makanan panas. Bukan makanan panas masak dengan panas, tak, tapi masak good. Iron Zaf, I will answer your question sekejap lagi. Right, masakan panas maksudnya kalau korang pernah Google, kalau cuba Google thermogenic food. Thermogenic food tu apa? Makanan yang ada high in protein, black coffee, tea, makanan yang banyak halia, makanan yang dimasak dengan banyak black pepper, makanan yang dimasak dengan banyak cili, makanan yang dimasak dengan banyak kunyit, makanan yang dimasak dengan menggunakan cinnamon juga, makanan yang satu lagi kalau nak senang, apple cider vinegar pun ada juga, tapi rasa dia macam tak sedap sikit. Tapi lagi mudah sebenarnya, kita just bancuh dengan air dan minum aja, tambahlah madu ke apa kan, because it really help untuk bantu korang bakar belly fat. Apple cider vinegar, kalau nak beli boleh beli kat mana farmasi ada jual, InsyaAllah ada jual. Okay, apple cider vinegar, it really help. Selain daripada apple cider vinegar, korang boleh makan benda-benda lain yang saya sebutkan tadi lah. Alright, satu lagi soalan. Okay, satu lagi soalan sebelum saya proceed dengan benda lain selain daripada apa saya cakap tadi. Mr. Ian, hello. Alright, I just discover your page, like to ask 187. Wow, you are taller than me. You I guess you are male. You are 24 years old. 24 years old. And I am a hard gainer. Dulu saja 57 tapi workout 4 times a week. And then grow, tapi I reach 73 kg dan susah naik dan start 73 kg for so long. What BMI is good for me? How much base calorie should I take and workout lifestyle? Okay. Thank you for Ian who asked the question. I mean, he is 187 centimeter. He is much taller than me. He and 73 kilo. You are 24. You are male. Oops, you are male. Your current weight is 73, and I guess you are quite skinny juga. 87. Your activity level is 4 times a week. Okay, make it that. I don't think it's that, but I try to make it that. Okay. Your calorie needs. Okay, you are not planning to lose weight, kan? Ian, I don't think you are planning to lose weight. You are planning to gain weight. What BMI is good for you? Alright, BMI sebenarnya you can just Google, because BMI there is too many calculators, but I can try to find it for you. BMI calculator. Okay. You want to gain weight. Okay, cool. Dia lagi senang. It's really orang kata it's better. It's really easier to gain weight sebenarnya than lose weight.
Your height tadi 187, your current kg is 73, 74, sorry, 73, and your BMI is 20.9. You are considered as normal. You have a normal BMI. You don't have to worry, kan? I mean, your BMI is on point, bro. But as we are saying, may I know what are your workout lifestyle? I mean, what is your workout activity? Are you doing cardio, or are you doing weight training, strength training ke, apa ke? Can you share a bit? Because all exercise is more towards losing, burning calories. Burning calories is good. It's good when you exercise sebenarnya. It's good when you exercise, because when you exercise, it will help you a bit on contouring your body type, your body shape. Alright. Let's say you are doing cardio. I suggest not to do excessive cardio. No cardio, doing strength and weightlifting. That's good. That's good. Okay. That for your case, okay, this is not applicable to everyone. This is not applicable to everyone. Okay. Pertama sekali, for those yang doing strength training, for those who are doing strength training and weightlifting at the gym, BMI is not suitable for you. Okay, like for myself, I am 87 kilo with 185 centimeters, 6 feet tall. I am considered as almost obese, but I'm not obese. You can have a look on my page, on my gambar semua kan. You can see that I'm not an obese guy. 25.4 obese. I mean overweight. Not obese lah, sorry. Okay, for your case, you need to eat more protein. Okay, for your case, you need to have more protein. How much protein do you need? And then, bro, in this case, you really need extra guidance, because increasing your weight by doing exercise like strength training, supposedly you should gain weight easily than anyone else, as long as you eat the right way. You need to eat, when we are talking like this, I think you could understand me. You should eat protein 193 grams a day. Okay, this I put a flexible punya diet plan. Flexible lah. I think everyone wants to have a flexible dieting. You need to eat 193 grams of protein, or equivalent to like 500 gram of chicken breast, plus a few cups atau a few scoop of protein, whey protein. And then fat intake is 51 gram, and your carbohydrate is 280 grams. So for your case, you need to not just to look into the calories, but you need also to look into your macronutrients. Macronutrients is really important for you as well. Once you track your macronutrients, then you will see the result easily. If you want to gain weight, number one, you should eat more. You should eat. The one that I give to you is for you to lose weight. So in order for you to gain more weight, you should eat like 190 grams of protein still, or maybe like 200 grams of protein. Fat, you can just whack like around 55 grams of fat, and carbohydrate, you can shoot up to 320 grams of carbohydrate, and try to make it for 1 week. Then you will see the result. When you see the result, just take note of your result. Then see what happened next. From there we can do some optimization. If you are really interested, kalau katakan korang betul-betul interested to know more about this, I can really help you. Just I'm doing a class actually tomorrow. I'm doing a class tentang nutrition. So people yang ada masalah nak turunkan berat badan, in fact if you want to gain weight also, you can benefit from this class. The class is tomorrow from 8:30 to 9:30 malam PM,
and the platform is through online, not through Facebook live like this, tapi saya buat pakai Zoom, because Zoom I can easily share my screen with you, so I can show to you a lot of things. I can draw, I can put some graph, you can see easily what you want to get from here, from there. So for those yang interested, siapa yang interested nak join kelas tu, boleh PM saya, boleh PM saya. Sebenarnya kita akan set a time, pukul berapa dan sebagainya, because the slot is limited. Not everyone I can handle. Macam I want to make it like 1 hour punya slot, 1 hour punya period. And if I have too many people, maybe a lot of people wants to ask about their parameter as well. So like just now, I have entertained 3 guys, 3 people. You, Mr. Ian, Cik Bella, dan Puan Syazi Chowdhury. So thank you for those yang bagi feedback, because I really wanted to help you. Saya suka nak bantu, sebabkan bagi saya, kalau saya dapat approach you guys, kalau saya dapat dapat your attention to help you, one day Malaysia will no longer be an obese country. Macam Ian is not categorized dalam orang yang gemuk, atau not even an obese guy. He's fit sebenarnya, he's okay, but he just wants to gain weight, and dengan cara, of course, dengan cara makan je extra. Bro, you can easily gain weight, bro, especially when you are doing strength training. Eat more protein, eat more protein lah basically, and eat more fat juga, and eat more carb. Basically you have to eat a lot. And alright, siapa lagi yang ada bertanya? Okay, tak ada. Hello Nurmala Mala, hello Ian Zaf. Okay, thank you. Alright, again, saya bercakap tadi tentang macam mana caranya untuk kita enjoy makan masa dalam keadaan kita boleh kurus. Pertama, macam saya cakap tadi, as we age, bila kita makin berumur, setiap kali kita celebrate kita punya birthday, keperluan kalori kita makin berkurang. Nombor 1. So, sekarang ni adalah waktu korang untuk enjoy makanan lebih sikit. So, bila korang makin meningkat dewasa, makin meningkat tua, so makanan korang kena kurang lagi. Kedua, lelaki perlukan kalori lagi banyak. So, perempuan tak perlukan kalori lagi banyak. So, adalah dalam percentage dia. Dan berat badan tak memainkan peranan. Contohnya, berat badan doesn't really means that you have to eat a lot. Tapi yang sebenarnya korang kena tahu, how much is your body fat percentage from your, daripada tinggi dan berat tu saya dah boleh agak dah your body fat percentage tu berapa. So saya bagi je berdasarkan apa yang saya agak. So kalau nak tahu lebih lanjut how much is your exact body fat percentage, ada 2 cara. Pertama sekali, you can just go to any gym ataupun yang boleh checkkan body fat percentage tu. It can check you for free. Kalau boleh cari something yang boleh you step on it dan pegang something supaya you can get a better picture about how much is your body fat percentage. So after you get all this information, after korang dah dapat semua information tu, insyaAllah kita akan bagi tahu detail tentang how much sebenarnya kalori yang korang perlukan untuk makan, how much kalori yang korang perlu, how much macronutrients pula untuk korang makan. Dan saya punya kelas tu saya akan buat dalam masa sejam sahaja, dan saya harap by the end of the class you have an idea apa yang korang nak makan the next day. So again, if you are interested about this class, you can just join, you can just PM saya. InsyaAllah saya akan jawab. PM saya ataupun saya letakkan post juga, satu poster dekat dalam saya punya Facebook page. You can just click that link, that WhatsApp link, and we can just talk through WhatsApp. So lagi senang kan? So again, if you are really interested, if you really want to lose weight, especially losing weight, because my specialties is losing weight. I'm a bodybuilder wannabe, but I'm currently being trained with a lot of guys yang dah berjaya dalam
bodybuilding champion juga. So I learn a lot from them as well, because apa benda information yang diajar oleh mereka sebenarnya saya dapat bantu juga orang untuk lose weight. Sebab dalam bodybuilding ni, it's not just about you build muscle, but pada masa yang sama korang nak lose fat juga. So korang boleh nampak that muscle definition yang really clear tentang macam mana caranya untuk korang achieve your fitness goal, achieve your body goal. Just ask yourself, honestly speaking, just ask yourself, apa yang korang rasa bila korang berdiri kat depan cermin? Bila korang tengok badan korang sendiri kat depan cermin, apa yang korang rasa? Adakah korang rasa happy? Adakah korang rasa macam korang kurang rasa keyakinan tu? Adakah korang rasa macam aku nak buat something tapi aku tak tahu nak buat apa? Adakah korang rasa macam aku dah makan, aku dah jaga makan, aku dah exercise tapi berat badan aku tak turun-turun juga? Kenapa perut aku makin membuncit pula ni kan? So if you have that kind of feelings kan, rasa macam bengang sangat sebabkan tak dapat lagi body goal yang kita nak. Sebab every year saya tahu ramai antara kita yang tengah menonton sekarang ni yang letak macam apa ni, rasa New Year resolution. Tahun ni saya nak turunkan 5 kilo berat badan. Tahun ni katakan nak turunkan 5 kilo je berat badan. Tapi apa yang dia dapat, dia naik 5 kilo lagi ada kan. So siapa yang rasa bengang macam tu, siapa yang rasa macam rasa rendah diri sangat sebabkan dia masih lagi tak dapat nak turunkan berat badan. Sebab semua orang tahu apa masalah orang yang ada masalah berat badan ni. Apa sebenarnya yang dia ada. Dia kan rasa macam dia rasa kurang keyakinan. At one point dia rasa macam husband dia macam tak nak dekat dia dah. Rasa macam tu kan. Let me help you. Saya nak bantu korang sekarang. Okay, kalau katakan korang interested nak tahu lebih lanjut, just bagi tahu kat saya, PM saya personally, because I know this is quite personal. Just PM saya, bagi tahu apa yang korang mahukan, apa yang korang nak. I know you are losing weight, I know you want to lose weight, tapi cara yang macam mana yang korang perlukan? Sebab losing weight ni ada banyak cara. Korang just boleh jaga makan je, tak payah exercise. Korang boleh control makan tanpa exercise. Korang boleh control makan dan jaga tidur tak payah exercise pun boleh juga. Tapi saya suggest jangan sesekali, dengar jangan sesekali ambil pil kurus ke ataupun apa benda ke, sebab it doesn't really help you at all. Sebab saya pernah berlaku pada arwah mak saya yang dia makan pil kurus, dia minum satu produk kurus ni daripada mana saya tak nak bagi tahu, saya tahu daripada mana. Once dia minum je apa jadi, dia punya badan jadi makin lemah. Bila dia makin lemah, so dia jatuh. Fast forward, dia bedridden, and then 2017 she passed away. So it's all started daripada minum minuman yang untuk kurus ni, intention untuk kurus. Jangan salahkan saya, jangan salah faham. Saya tak against those yang menjual. Itu adalah sumber rezeki korang mungkin. But to me, my school of thought, I do not believe in that kind of stuff. Saya tak percaya that pil kurus apa semua tu membantu pun. Saya percaya dengan ubah lifestyle. Dengan ubah lifestyle korang, insya-Allah saya yakin, saya berani kerak jari, benda tu akan membantu korang. Apakah lifestyle tersebut? Jaga makan, nombor satu of course. Tapi tak ramai faham jaga makan tu macam mana. So saya boleh bantu. Kalau katakan korang nak saya bantu, saya sangat-sangat rasa berdosa kalau saya tak dapat nak share information ni pada korang. Dan saya tak boleh nak share pada orang semua sekali. Why? Simply because tak semua orang ada kriteria yang sama. Saya dah bagi contoh pada 3 orang tadi yang saya berinteraksi dia through live tadi kan. 2 perempuan, seorang lelaki. Ada yang kena makan sikit, ada yang kena makan banyak. Sebab saya tak boleh nak bagi the same thing pada everyone. So saya perlukan personalization. Saya kena bantu korang secara personally. Daripada situ insya-Allah saya lebih tahu macam mana caranya untuk bantu setiap and each and every one of you yang contact saya, yang message saya. Saya nak pastikan tak perlu makan masa yang lama je. Sekarang ni 5 hari bulan 12, 19 hari bulan 12. The next Thursday, 2 minggu lagi korang akan dapat result lah. Korang akan nampak dah bila korang step on the weight scale.
korang akan nampak dah perubahan yang sangat-sangat ketara dengan cara ubah sikit benda je. So, siapa yang interested sekarang, contact saya sekarang. Contact saya before 12 PM ni, 12 AM sorry. Saya akan habiskan live ni dalam masa beberapa ketiga. Oh, kejap, ada yang dah message saya dah pun. Thank you. Thank you for those yang dah message saya akan reply kejap lagi. Alright, saya akan jawab insya-Allah satu persatu. Saya nak bantu korang, let me help you. Bagi kebenaran kepada saya untuk saya bantu korang untuk capai matlamat fitness korang. Matlamat fitness ni bukan saja untuk sadar, tak, tapi juga untuk bantu korang supaya korang boleh menurunkan berat badan korang dalam keadaan yang lebih sihat. Bila korang berjaya dapat turunkan berat badan dengan lebih sihat, percayalah cakap saya, korang ni mungkin sekarang ni umur 40 tahun, mungkin, tapi dengan cara jaga certain benda sikit, walaupun umur 40 tahun, tapi muka korang nampak macam apa tu? Macam muda lagi. Itu saya nak cakap lah. Right. Pin number. Okay, saya letak number saya. Minta maaf saya tak pin number kat sini. Alright, anyway, I really appreciate your feedback. Kalau katakan korang betul-betul berminat, PM saya sekarang. Alright. Can you tell me more about myself? Okay, tak apa. I'll reply. Tadi saya dapat PM lagi yang saya nak bantu dia. Let me help you. Allow me to help you because I really want to be part of your fitness journey. Saya punya matlamat, saya punya perjuangan pada tahun 2030, Malaysia bukan lagi sebuah negara yang obese sekali dekat Malaysia. So let me help you, let me be part of your journey. And apa yang saya bagi tahu ni, apa yang saya ajar ni, saya really hope that you can boleh apply dalam korang punya daily activity. Simply because bukannya kata apalah. Bukannya kata apa, tapi bagi saya, for those yang ada rasa macam nak ubah certain benda dalam diri mereka, kan? Saya dah share dekat grup pertama, saya dah share dekat grup kedua. Sekejap. Okay. Saya dah share. Just want to pin the comment. Okay, pin the comment. Kalau siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang apakah potensi anda untuk menurunkan berat badan, just PM saya sekarang. Saya dah letak saya punya WhatsApp link untuk korang gunakan supaya memudahkan korang untuk approach saya, untuk approach saya. Selain daripada korang boleh inbox saya, okay, boleh WhatsApp je terus, what do you want to be dalam 2 minggu akan datang ni. Okay, thank you for those yang dah WhatsApp sejak tadi. So salah seorang orang yang berjaya, yang dia adalah orang yang buat aktiviti, orang yang buat benda secara fast action, fast result. Bagi saya, siapa yang message saya sekarang, yang dah saya dapat bantu ramai orang, dia message saya sekarang, InsyaAllah dalam masa tempoh yang sangat singkat, dia akan dapat dah turunkan berat badan. Tapi pada orang yang dah lewat sikit, dia akan nampak dah, kenapalah aku tak contact dia awal-awal lagi. Pernah tak sesiapa rasa macam tu? Let me help you. Okay? Bagi saya peluang untuk berada di dalam korang punya fitness journey ni. Saya nak be part of your fitness journey because I really know I can help you a lot of things, especially for those yang nak turunkan berat badan. Itu adalah kepakaran saya yang saya dah experience for the past few months. Saya dah bantu lebih daripada 50 orang dah so far. Accumulatively, diorang dah turun berat badan sebanyak 197 kg and counting. Itu apa yang report yang saya dapat so far.
Dan saya nak you guys be part of this kelompok, these people. Saya akan letakkan korang dalam satu group yang berada, yang betul-betul nak turunkan berat badan. I really want to be part of your journey. Saya ulang banyak kali. Let me help you. Alright, I think that's all for now. Saya nak reply komen, saya nak reply WhatsApp, saya nak reply orang yang PM saya sekarang. Esok, saya ulang balik, esok saya akan adakan kelas. I really hope that sesiapa yang betul-betul berminat, jumpa esok. Jumpa kita esok, jumpa saya esok. Saya akan buat satu kelas. Kelas tu bagi korang certain clarity, bagi korang idea what to eat next. Apa yang korang patut makan the next day, apa yang korang patut makan for the next 1 week. And sebelum, lepas kita habis kelas esok atau mungkin malam ni pun, timbang berat badan. Lepas korang timbang berat badan, timbang lagi berat badan next week. Timbang berat badan next week tu mungkin hari Khamis ke hari Jumaat. Pastikan 7 days lepas kita punya first time kita timbang, tengok apa jadi lepas kelas tu. As long as you can commit dengan knowledge yang saya share dalam kelas tu, korang follow secara disiplin, InsyaAllah saya yakin korang boleh bantu. Korang boleh dapat turunkan berat badan. Saya akan bantu anda turunkan berat badan dalam tempoh seminggu je. So, point is, bottom line is, whatever it is, I want to be part of your journey. Okay. Kita gratitude, kita bersyukur, tapi we want more. We want even more. Okay. Kita nak lebih kurus lagi, kita nak lebih fit lagi. Mungkin masalah sebelum ni orang ada masalah kegemukan, dia nak dapat turunkan berat badan, tapi what is the point untuk kita dapat turunkan berat badan kalau kita masih lagi mengah naik tangga? Tu saya akan bantu juga in the next journey, next process. InsyaAllah, I don't want you to trust me, tapi I want you to trust your own potential. Sebab apa yang saya ajar ni korang boleh dapat dekat mana-mana tempat pun sebenarnya. Tapi apa yang saya ajar ni adalah something yang lebih bermakna sebenarnya. Sebab ramai orang dah dapat. Korang boleh tengok saya punya Facebook page, boleh follow Facebook page saya, Syah AK. Boleh follow Facebook page dan boleh join group Nak Kurus Sihat Cepat. Boleh check, boleh Google, boleh search kat dalam Facebook group Nak Kurus Sihat Cepat. Hari-hari saya share tips kat situ. Saya ada juga share result. Saya ada juga share komen orang tentang macam mana approach saya untuk bantu orang untuk turunkan berat badan. I want you to be part of their journey juga. So, I think that's all for now. Thank you for watching. Thank you for those yang komen. Thank you for those yang memberi respon, for the likes, for the love and everything. Just contact saya sekarang. Contact saya, PM saya akan jawab satu persatu. InsyaAllah kita akan mulakan hari esok sebagai hari yang penentu segala-galanya. Esok merupakan hari yang memastikan bahawa target kita nak kurus pada tahun 2020 akan tercapai. Bukan lagi kita ulang nak kurus setiap tahun, setiap kali New Year resolution kita cakap aku nak kurus tapi tak juga kurus-kurus. So insyaAllah dengan ilmu yang korang belajar esok ni, kelas ni, korang akan dapat sesuatu dari situ. I want you to be part of the class. I want you to be part of the success. I want you to be part of those people yang pernah join saya selama beberapa bulan ni, and they are happy losing their weight, and they are happy not to spend a lot of money dengan spend a lot of suplemen kesihatan semua. Sudahnya benda tu tak really membantu pun. Apa benda yang membantu sebenarnya adalah korang punya lifestyle sahaja. Nak pinpoint lifestyle yang mana satu, of course korang kena tahulah. Korang kena fine tune sendiri apakah lifestyle korang yang korang selalu buat hari-hari. Alright, thank you for watching. Have a great night, have a great evening. Harap korang akan dapat tidur dengan nyenyak sebagai you need sleep, you need rest. Everyone needs rest. Besok adalah hari lain pula. Kita akan buat live every day setiap malam 10 malam. InsyaAllah, just stay tune. Jumpa lagi kita esok pada waktu yang sama, pada channel yang sama, pada hashtag Sembang Bimbang Live, Tanya Abang Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.